Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami ini, kaum-kaum kami ini dengan sebaik-baik bukaan, Ya Allah. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi pembukaan, Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbik walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Apa yang lebih menarik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Sambunglah ayat tersebut, tuan-tuan. وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah pada beriman, buatlah apa yang kamu sanggup lakukannya, sungguh kami juga tetap mengerjakan nasihat perintah. Itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita nak ceritakan satu cerita daripada surah Hud. Yang tajuk kita hari ini sebenarnya tentang belakang tabir Isra' wal Mi'raj. Walaupun namanya Isra' wal Mi'raj, tapi tidak kita ceritakan hari ini dengan menggunakan surah Al-Isra' yang menceritakan Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi kerana kita nak ceritakan dulu belakang tabir, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nantilah kita akan ceritakan secara detail mungkin cerita-cerita tentang apa yang berlaku pada Isra' wal Mi'raj dan apa sebenarnya yang Allah dan Nabi nak sampaikan pada kisah tersebut. Cuma hari ni kita nak cerita belakang tabir. Maksud belakang tabir ni apa, tuan-tuan puan rahmati Allah? Maksudnya adalah apakah perkara yang berlaku ataupun apakah perkara yang kita nakkan sebelum berlakunya Isra' wal Mi'raj. Iaitulah perkara tentang sejarah. Hari ini saya nak cerita sejarah sahaja sebenarnya. Kenapa kita perlu selusuri, fahami kisah Isra' wal Mi'raj? Sebab kadang-kadang orang dah pandang remeh dah. Lagi-lagi kita ni tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, umur dah 40, 30, 20, 60, 70. Kita dah mula rasa macam, wah, nak buat apa lagi dengan kisah cerita Isra' Mi'raj ni? Penat dah. Hari-hari, tiap-tiap tahun dengar perkara yang sama. Sampai kita dah hafal, kita dah baca hadis-hadis yang sama. Sampai tahap kita rasa bosan. Kenapa? Perlu kita fahami, selusuri sejarah tersebut. Sedangkan kita lakukan, kita sedang buat perkara itu, iaitulah perkara yang paling besar hadiah kepada Nabi SAW. Itu adalah salat. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalan besar gini yang saya ingin bawa di belakang tabir Isra' wal Mi'raj. Apa yang kita nak faham sebelum kita cerita Isra' wal Mi'raj itu adalah kenapa kena kita ini belajar sejarah. Kenapa kita ini kena belajar sirah. Ini persoalan besar yang kadang-kadang orang tak pandang pun sirah itu sebagai suatu ilmu. Sehingga kadang-kadang kita ketepikan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa duduk dalam kuliah ataupun duduk di dalam kuliah-kuliah masjid, kita akan dapati apabila penceritaan sirah ini ada keadaan golongan-golongan ataupun orang-orang yang lebih memilih untuk membaca Al-Quran walaupun perkara tersebut harus. Tetapi seolah-olah menganggap sejarah itu ataupun sirah itu sebagai suatu yang agak kurang penting dan bukan suatu keilmuan yang membawa sesuatu dalam kehidupan. Yang penting fiqh contoh kan. Yang penting tauhid ustaz. Yang penting fiqh ustaz. Yang penting tasawuf ustaz. Yang penting hati gitu kan. Hati itu tuan-tuan dan puan Allah. Lebih kurang cerita sejarah sebenarnya, cerita sirah.
Tapi penting tak dalam kehidupan? Penting untuk kita fahami hati. Seperti mana yang kita cerita sebelum ni. Zikir kita, nangis kita, termenung kita. Semuanya tidak duduk dalam fiqah. Cuma dalam fiqah itu terselit beberapa perkara yang berkaitan dengan hati. Contoh yang kita sebut sebelum ini, tuan-tuan pemerhati mati Allah, dalam mazhab Syafi'i itu, takbir itu mesti beriringan dengan niat. Nak membuktikan apa? Nak membuktikan sesuatu perkara yang kita nak buat. Niat tu, niat dah ada, mestilah kena ada perlakuan. Barulah Imam Syafi'i kata namanya qasdun, namanya itu niat. Kalau niat ataupun perasaan dalam hati ada nak buat tapi tak lakukan, maka perkara tersebut hanya dinamakan niat, bukan dinamakan qasdun. Qasdun ini orang yang betul-betul mengimpikan untuk mendapatkan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya, dan perkara tersebut adalah perkara yang baik. Itu namanya qasdun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenapa kita kena belajar sejarah? Kenapa kita kena belajar sirah? Bahkan bukan hanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bahkan bukan hanya perlu kita belajar sirah para anbiya was salihin yang dulu-dulu, bahkan sejarah kemelayuan itu pun sangat-sangat penting untuk kita. Cuma daripada mana Ustaz? Ustaz macam mana nak belajar sirah Ustaz? Macam mana nak belajar sejarah? Jangan tanya saya tuan-tuan, pembahasan baca Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak sangat rujukan, banyak sangat reference yang ada di Malaysia ini daripada penulis-penulis terkemuka yang daripada dulu hingga sekarang. Masih ada kitab-kitab mereka dan buku-buku mereka yang boleh kita baca. Saya bukan pakar sejarah, jadi jangan tanya saya. Tanya dan baca buku-buku mereka. Sebab itulah secara umum, salah satu manfaat ataupun kepentingan kita belajar sejarah, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam surah Hud ayat 120. Maka Allah rakamkan satu surah Hud namanya, pada ayat 120 kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kami ceritakan itu adalah ma nusabbitu bihi fuadak, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu adalah untuk menetapkan sejarah-sejarah, sirah-sirah, itu semua menentukan ataupun menetapkan, meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara tersebut juga jatuh kepada kita, akan meneguhkan hati kita. Kalau bahasa saya tuan-tuan, teguhkan hati ini, saya boleh cakap bahasa halus atau bahasa yang lebih apa kita panggil detail. Itu namanya mempertajamkan naluri. Mempertajamkan naluri. Naluri ni banyak. Kita boleh jadi nangis, kita boleh jadi suka, kita boleh jadi berfikir, kita boleh ubah cara fikir dengan hanya fuadak yang Allah sebut tadi, meneguhkan hati. Maka bila kita lihat sesuatu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu kelebihan sejarawan, orang-orang yang belajar sejarah ini, salah satu kelebihan mereka adalah mereka ini sangat tajam naluri mereka. Seolah-olah bila dia bercakap itu banyak perkara yang betul. Maka bila kita lihat sesuatu, kadang-kadang kita ini bila belajar sejarah, kita mampu menyimpulkan segalanya. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab sirah dan sejarah. Sebab apa yang kita lihat, maksudnya apa yang kita sedang lalui sekarang, bukan lagi sesuatu yang baru. Dah pernah terjadi dah dulu, dan dah pernah ada hasilnya dulu. Maka tidak akan ada lagi pertanyaan ataupun kita panggil perasaan gugup, sebab perkara itu dah terjadi masa lalu. Malah bukan sekali, berkali-kali, dan bahkan sudah ada hasilnya. Sehingga nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah ini mampu membuatkan kita hanya tersenyum dengan ujian-ujian. Menyebabkan kita hanya tersenyum sambil mengomel sahaja. Mengomel ni macam membebel sahaja. Biarkan sahaja, gitulah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sampai kita boleh terkeluar seolah-olah, wah ini sama macam dulu ni. Ini sama macam dulu, seperti mana Nabi SAW
Bila berlaku ujian selalu mengomel sebegitu tuan-tuan. Ini macam dulu-dulu. Ini macam dulu-dulu. Makanya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena buat perkara yang sama. Iaitulah mempelajari kenapa perlu belajar sejarah dulu. Mempelajari sejarah dek kerana apa? Bukan kerana nak faham Isra' wal Mi'raj itu apa. Bukan. Ada perkara yang lain. Iaitulah apakah sejarah itu. Maksudnya, orang yang belajar sejarah, orang yang membaca sejarah, bukan seperti orang yang hidup 60 tahun dah. Bahkan mereka ini yang menguasai sejarah ini, seolah-olah mereka itu hidupnya ribuan tahun dah. Sebab orang-orang sejarah ini orang yang banyak sangat pengalamannya. Dia pasti tidak akan blank, tidak akan rasa kosong dalam melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Beza dengan anak-anak kecil tuan-tuan. Dia baru nak cuba-cuba. Kan? Pegang itu, pegang ini, nanti hasilnya itu, hasilnya ini. Sebab itu anak-anak kecil yang baru hidupnya belasan tahun sebegitu. Beza dengan orang yang hidupnya 60 tahun. Kan anak, kamu jangan macam ni. Supaya nanti kamu jadi begitu. Sampai saya pun dah merasa begitu tuan-tuan. Umur 30-an gitu kan. Dia dah rasa macam, jangan macam tu. Nanti jadi macam ni. Dah pandai tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Kenapa? Sebab abang ataupun ayah itu sudah pun lalui apa yang sedang kita lalui. Ternyata ada yang usianya lebih panjang daripada 60 tahun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Orang yang membaca sejarah. Umurnya itu lebih panjang daripada yang sebenarnya. Dia boleh berusia 1000 tahun. Dia boleh berusia 2000 tahun. Dia boleh berusia 3000 tahun, bahkan lebih daripada itu, tergantung seberapa panjang sejarah yang dia baca. Allah itu kan orangnya selektif. Allah itu, minta maaf, Allah itu kan selektif. Dia sangat selektif dalam memilih cerita-cerita dalam Al-Quran. Sampai tahap orang-orang yang diceritakan itu tak sangka pun cerita mereka masuk dalam Al-Quran. Tengok macam mana Luqman Al-Hakim hanya menasihati anaknya, tapi sehingga sekarang duk diceritakan dalam Quran. Tapi kita faham tak apa kisah di sebalik Luqman Al-Hakim itu? Apakah perkara yang menyebabkan Allah rakamkan sebegitu? Apakah makna sejarah? Itu yang kita nak cerita hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah seseorang itu boleh berusia beribu-ribu tahun. Tergantung seberapa panjang sejarah yang dia baca. Hingga siapa yang baca sejarah, hobi dia membaca kisah, membaca sirah, umurnya itu bukan lagi mengikut Masihi kiraan matahari. Kalau saya baca sirah Nabi, seolah-olah umur saya itu sudah mencecah 1430-an tahun lebih gitulah. Atau kalau kita tambah dengan usia kehidupan Nabi daripada awal kelahiran, kita ini pakar dan mahir sejarah tersebut, maka seolah-olah umur kita ini sudah 1500 tahun lebih dah. Kenapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab saya baca, sebab kita baca sirah Nabi, kita baca sirah sahabat, kita baca sirah Umayyah, kita baca sirah Bani Abbasiyah, kita baca sirah Bani Uthmaniyah, kita baca sejarah Bani Fatimiyah, perjalanan kaum muslimin di Eropah contohnya. Makin banyak sejarah Islam yang tua sangat itu yang kita baca dan selusuri, maka semakin panjanglah usia kita. Seperti orang yang hidupnya ribuan tahun. Artinya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia itu punya pengalaman yang banyak. Maka pengalaman yang banyak ini, sejarah-sejarah ini, ada satu perkara besar yang Allah nak bawa. Apa dia tuan-tuan? Pengalaman itu membentuk pola pemikiran. Pola pemikiran itu yang akan jadi guidance, akan jadi suatu guidance. Guidance ni apa bahasa Melayu ya? Suatu satu Allah contoh dalam mengambil sikap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sepanjang hari ataupun kehidupan mereka itu yang pernah mereka lalui. Itulah kepentingan sejarah. Maka
Itu jugalah yang membezakan kita dengan Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam ataupun Sultan Al-Fatih. Sebab itulah mereka itu, pola pemikiran mereka itu sangat-sangat hebat. Walaupun mereka ini terlalu muda dalam menjadi pimpinan. Sebab mereka ini memahami sejarah salah satunya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya 14 tahun menjadi seorang raja. Bagaimana? Ada yang kata 9 tahun, tuan-tuan. Bagaimana seorang yang sangat muda boleh menjadi seorang raja? Sebab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Sultan Al-Fatih itu tua ataupun lebih tua daripada yang lain daripada segi pengalamannya. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i, bermula umur 11 tahun sudah dilantik menjadi mufti dek kerana umurnya yang lebih tua, dek kerana selusuri ataupun hebatnya dia dalam menyelusuri sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya wassalatu wassalamu alaihi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejarah ini menyebabkan kalau ada orang yang bingung, pening menghadapi kehidupan. Kenapa macam ni? Kenapa jadi macam ni? Maka pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang tidak pernah menyelusuri sejarah. Yang sejarah itu sebenarnya sentiasa berulang-ulang. Kenapa umat Islam macam ni? Kenapa kita macam ni? Kenapa pimpinan kita sekarang seluruh dunia macam ni? Kenapa negara kita sekarang makin sosial? Kenapa dan kenapa? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kurangnya analisa. Memang tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap juga perlu untuk mengkaji perkara-perkara baru. Tapi semua itu dia takkan terlepas daripada pola kejadian sejarah. Memang akan ada hal-hal baru secara terperinci, secara detail. Tapi kalau kita lihat garis besar dia, maka kita akan dapati sebenarnya ni dulu-dulu dah pernah berlaku dah pernah berlaku. Bahkan yang lebih untung bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apabila garis besar sejarah Nabi itu menceritakan perkara yang tak pernah dan takkan pernah kita fikirkan, iaitulah tentang akhirat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah macam Nabi dah gambarkan awal lah, ni jangan macam ni, nanti kena cocok satu besi panas daripada belakang tubuh tembus ke mulut. Jangan buat sekian, jangan buat. Jangan buat sekian, nanti kena masukkan dalam oven. Jangan. Seolah-olah Nabi dah cerita sejarah-sejarah yang sebegitu sehingga membentuk Nabi itu pribadi dia, membentuk pribadi yang daripada pola sejarah tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kalau sejarah itu terjadi ataupun perkara itu berulang lagi, orang yang hidup dalam sejarah ini, dalam dunia ni lah, orang yang hidup dalam sejarah ni dia takkan hairan. Termasuk dari akhirat kelak, tuan-tuan, apabila orang beriman ini masuk ke dalam mahsyar, dia takkan jadi heran dah. Ini benda yang Nabi dah cerita dah. Dah sedia habis dah. Ni macam ni kena buat macam ni kena buat macam ni. Datang cari Telaga Kausar. Datang cari Nabi Muhammad. Tahu semua apa yang perlu dilakukan. Dan yang paling utama, tuan-tuan, dalam sejarah, dia takkan menyebabkan kita ragu-ragu dalam menentukan sikap. Aku harus buat apa, contoh kan. Saya nak kena buat apa ni? Macam mana nak selesaikan? Nak berpihak pada siapa? Nak mengingkari siapa pada waktu tersebut? Takkan terjadi pada seseorang itu kalau dia baca sejarah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata ulama, yang hilang, tercabut daripada akar sejarah, maka dia akan kehilangan sesuatu. Iaitulah mereka ini akan kehilangan satu reference, satu tempat rujukan untuk bersikap. Sehingga dia tak tahu lagi apa yang boleh dia buat saat dia jatuh. Macam mana dia nak bangun balik. Macam mana dia nak rasa bangga balik. Kemudian jadi orang yang boleh mempelopori sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Mereka tak boleh jadi begitu sebab mereka tiada rujukan. Kita tak ada sejarah. Kita tak membaca sejarah. Itulah, tuan-tuan, tapi itulah sejarah-sejarah inilah yang diputuskan oleh orang-orang yang tak senang dengan Islam. Akar sejarah inilah yang diputuskan oleh musuh-musuh Islam.
diputuskan akar sejarah. Diputuskan akar. Sama ada akar itu sejarah agama ataupun akar sejarah bangsa kita. Diputuskan aksesnya itu. Supaya kita ini, tuan-tuan yang dimulakan Allah, menjadi sebahagian daripada orang yang kebingungan. Lalu dalam keadaan bingung sebegitu, blank sebegitu, kosong sebegitu, maka diisilah dengan pola-pola baru, dengan konten-konten yang baru. Yang akhirnya membentuk pola fikir ataupun pola sikap yang baru. Yang hasilnya, kita ini duk ikut pola fikir yang disejarahkan oleh mereka. Ikut sikap yang dipolakan oleh mereka. Sikap yang diarahkan oleh mereka. Dibentuk dengan apa, tuan-tuan pemerhati Allah? Dengan apa? Dengan pola mereka. Sebab mereka itu pun tak ada sejarah. Mereka, tuan-tuan, nak bentuk kita dengan pola yang baru. Tapi mereka pun tak ada sejarah. Maka dibentuklah kita dengan satu yang namanya fiction. Fiction ini suatu angan-angan. Yang want to be, want a be, kita panggil. Nak jadi apa? Yang who want to be a millionaire tu kan. Siapa nak jadi millionaire? Itulah sasaran mereka itu want to be, want a be. Kita ni nak jadi apa? Yang want a be, kita itu, kita nak jadi apa itu? Diarahkan bukan dengan kaedah orang yang sukses teruk. Kan, yang dah sukses sangat dah zaman dulu-dulu kala tu. Tak. Akhirnya, want a be, apa tu namanya, pola sikap itu, kita nak jadi apa itu. Akhirnya diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya cuma lebih kepada cerita-cerita khayalan tanpa rujukan. Hanya seolah-olah agak-agak macam ni akan jadi macam tu. Ini yang mereka tanamkan. Dan kita semua ikut, tuan-tuan. Dek kerana kita ini tidak menyelusuri sejarah. Nanti saya akan sebutkan satu-satu nama yang kadang-kadang tak pernah kita dengar. Dek kerana akar sejarah tu terputus. Sebab tu kalau tanya budak-budak kecil, tuan-tuan, kanak-kanak sekarang, dia sebenarnya menjadi satu pola negara akan datang. Cuba tanya dia orang, tuan-tuan nak jadi apa? Kamu nak jadi apa? Saya nak jadi superhero. Tuan-tuan, jawapan yang tiada pada zaman tabi'in dulu. Kamu nak jadi apa? Saya nak jadi Minho kan gitu kan. Pelakon Korea. Saya nak jadi apa? Superhero. Saya nak jadi superhero sebab nak kalahkan Thanos yang dah ada 4 cincin batu. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tidak cerita itu. Tapi itu cerita Thanos ni cerita fiction lah. Cerita superhero orang-orang putih begitu. Sampai pola fikir itu sama ada ingin berpihak ataupun tidak kepada seseorang, itu akan bergantung melalui rujukan-rujukan yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan tanpa sedar. Daripada rujukan khayalan yang menentukan masa depan mereka. Masa depan kita juga, tuan-tuan. Sedangkan apa yang terjadi sekarang, ada dah pernah terjadi dah pada zaman Nabi SAW, tapi kerana akar itu tiada, kita tidak tanam pula akar tersebut, maka sejarah itu terbang di angin dan kita ambil khayalan-khayalan semata-mata. Orang-orang yang sehebat itu ada, tuan-tuan. Zaman Nabi itu, orang-orang yang macam Thanos ni ada, tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, kita memanglah tak nak ada peperangan. Tapi kalau itu yang terjadi, tuan-tuan, dan lawan kita pula bukan calang-calang. Lawan kita itu, tuan-tuan, senjata dia pun, senjata yang kita guna pun, kita beli daripada mereka. Yang senjata tu dah expired pula tu, dah terlampau lama, dah kuno-kuno begitu kan. Badan mereka pula itu besar-besar sebagai contoh kalau berperang. Dengan kita lah Malaysia sebagai contoh. Diajak pula, tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, macam senario zaman dulu-dulu tu kan. Bukan cerita senario, tuan-tuan. Maksudnya, bila berperang ni dulu-dulu, zaman dulu-dulu, mereka akan keluarkan tentera dulu 2 orang. 2 lawan 2 sebagai contoh. Dulu Sayyidina Ali dengan siapa melawan tu, di perang Allahumma salli Muhammad, perang Uhud tu kan. Dia tunjuk dulu kekuatan mereka berdua. Kalau buat gitu, tuan-tuan, kalau kita tak baca sejarah, kalau kita tak fahami sejarah, tak pernah pun tengok ataupun tak pernah berpengalaman kita hidup dalam sejarah tersebut,
maka kita akan jadi down. Kita akan jadi takut seperti kisah Talut dan Jalut. Itu kan kisah yang pernah Allah ceritakan. Golian kan namanya. Musuhnya adalah Golian. Badannya liat, badannya sangat kuat. Tiada siapa pun yang berani lawan Golian. Tuan-tuan yang dimulakan Allah, dan dalam sejarah Islam sangat banyak sejarah macam tu. Akhirnya dikalahkan oleh Talut yang sangat lemah, yang miskin, yang orang kata macam tak berapa nak kuat begitu, tuan-tuan. Banyak sangat sejarah macam tu kalau kita sebut satu persatu yang kadang-kadang kita tak pernah dengar, tuan-tuan. Kita ada Allahumma salli alaihi, kita ada Ali bin Abi Talib. Kita ada Abdullah ibnu Mubarak. Kita ada Muhammad Al-Fatih. Kita ada yang namanya Saifuddin Qutus. Kita ada yang namanya Salahuddin Al-Ayubi. Lebih tua daripada itu, kita ada Nabi Daud alaihi salam. Dan itu kan tokoh-tokoh yang bukan khayalan. Bukan fiksyen. Memang mereka pernah wujud. Bahkan orang yang lebih kuat daripada kita, kita ada Nabi Daud alaihi salam, kita ada kaum Samud, kita ada Nabi Musa alaihi salam yang tumbuk orang mati tu. Semua ada. Mereka memang sangat hebat. Kita tengok Daud itu siapa alaihi salam, pandai buat besi. Buat pedang sendiri. Mengayunkan pedang sendiri. Dia buat senjata untuk kapasiti diri dia sendiri, tetapi apabila dia gunakan senjata tersebut, rupanya senjata itu memenangkan kaum dia. Kita tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pedangnya bercabang. Itu suatu perkara baru ketika itu. Pedangnya bercabang sehingga ketika mana orang menghayunkan pedang, dia boleh menahan pedang musuh itu dengan hujung cabang pedangnya itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Kemudian muncul pula lagi kemudian selepas itu Ibnul Mubarak namanya. Ibnul Mubarak seperti cerita Ip Man. Yang kita ini kalau tengok cerita, kita sangat-sangat kagum dengan Donnie Yen. Donnie Yen kan namanya kan. Sampai baru ni ada pelajar-pelajar jumpa saya, Ustaz tengok tak cerita Running Man yang terbaru. Donnie Yen datang. Tapi saya tengoklah juga untuk ambil, kita panggil apa, ambil sebagai maklumat. Saya tengok rupanya Donnie Yen dalam cerita tu pun tak adalah. Maksudnya dia hebat lah. Cuma dia tak adalah tunjukkan kehebatan dalam tu. Tak ada apa yang wow pun dalam cerita tersebut. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Tapi kenapa kita tak tengok sejarah Ibnul Mubarak? Ibnul Mubarak, tuan-tuan, beliau ini dalam sejarah dia lawan seorang. 1 lawan 100. Sendiri lawan 100 orang dalam satu perlawanan. Menang. Ibnu Mubarak. Ulama pula tu. Muncul lagi namanya Saifuddin Qutus. Bahasa Mongol Qutus ni, tuan-tuan. Qutus ini kita panggil sebagai singa yang menyala. Sebab gagahnya Saifuddin ini. Muncul kemudiannya Salahuddin Al-Ayubi. Kemudian muncul lagi selepas itu namanya Rohan bin Uthman. Kemudian Muhammad Al-Fatih. Dan banyak lagi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Tapi sejarah ini telah terputus aksesnya. Sehingga kita ini jadi tak tahu. Bahkan namanya pun kita tak kenal, tuan-tuan. Kok siapa yang kita sebut tadi? Siap ketawa lagi. 1 lawan 100. Ketawa, tuan-tuan orang. Nama pun tak kenal, apatah lagi cerita ni. Maka ketika kita putus rujukan ini, kita terputus dengan reference ini, kita tidak lagi mampu mengeluarkan fikiran yang bukan khayalan. Tapi ketika sejarah memenuhi kehidupan kita, kita akan ada reference, kita akan ada satu rujukan untuk kita melekap. Bagaimana kita nak bersikap, bagaimana kita nak bertindak, rujukan kita untuk berfikir. Dan apa yang perlu kita rasa apabila berlaku sekian-sekian itu. Sejauh mana perasaan itu perlu dilepaskan. Sejauh mana perasaan itu perlu ditahan-tahan. Seperti mana kisah-kisah para anbiya terdahulu, tuan-tuan. Ada masa mereka tahan, ada masa mereka lepaskan. Bila masa, tuan-tuan, dan itu semua merupakan rujukan sejarah. Dan itulah yang akan menentukan jati diri seseorang. Menentukan jati diri kita, tuan-tuan, puan-puan dan juga saya, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kehilangan akar sejarah ini, lalu kita mengekspresikannya dengan perkara-perkara lucu, menjadikannya sebagai satu perkara yang kelakar, buat jadi main-main,
dan seolah-olah tak nak ambil endah. Jadikan semua tu sebagai satu hiburan sahaja. Apatah lagi kita jadikan cerita fiction, cerita yang fiction lah, cerita angan-angan, cerita-cerita drama ini sebagai rujukan, Ip Man dan lain-lain. Sedangkan yang benar-benar terjadi itu kita abaikan sehingga kebenaran itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti kebenaran sesuatu itu kita akan tentukan dengan dialog pada filem. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Kita kupas dialog-dialog tersebut dalam filem. Jadikan pula suatu life hack, kita panggilkan. Suatu cara mudah dalam kehidupan. Kita jadikan quote itu daripada kata-kata cerita-cerita fiction, cerita-cerita metrik. Kita ambil sebagai satu quote. Kita letakkan dalam status kita. Kita jadikan satu penguat dalam kehidupan kita. Yang patutnya status dan quote itu kita ambil sebenarnya daripada hal-hal yang dah berjaya sepatutnya. Mereka itu fiction, mereka itu angan-angan. Tiada yang berjaya melainkan mereka itu angan-angan. Kenapa kita tak ambil yang dah berjaya seperti Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf, kan? Dimarahi anaknya sendiri, dituduh oleh anaknya sendiri, dimarah-marah oleh anaknya sendiri, dibuang pula anaknya sendiri. Muncul sebuah quote yang luar biasa. Life hack yang patutnya jadi guidance dalam hidup kita untuk menentukan sikap. Apa kata Nabi Ya'qub? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ada masalah, ucap Allahu musta'an ala ma tasifun. Apa kata Nabi Ya'qub lagi? Ashku bathi wa huzni ila Allah. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Fasabrun jamil. Kenapa kita tak ambil quote ini, tuan-tuan? Sebab kata-kata ini dah hilang, berlalu sesuai dengan terputusnya akses sejarah. Sehingga bila kita alami seperti mana yang berlaku pada Nabi Ya'qub, kita bingung apa yang harus saya buat. Kata-kata apa yang perlu saya tuturkan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dek kerana terputusnya kita dengan rujukan-rujukan sejarah. Kalau kita baca sejarah, maka kita akan meluru dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan itu juga yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah, dituduh curang, dituduh main belakang, segala macam dengan Safwan bin Mu'attal. Kan? Lalu ketika Nabi SAW dia tanya kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa pendapatmu tentang berita yang beredar di luar? Apa jawapan Sayyidah Aisyah? Aisyah tak jawab macam kita, tuan-tuan. Tak tahu nak buat apa, nangis, tuan-tuan. Kena bersikap macam mana, tak tahu dah ya Rasul. Tak ada. Tak faham apa yang jadi sekarang ni, tak faham. Tak tahu, saya pasrah ajalah. Tak ada jawapan sebegitu oleh Sayyidah Aisyah ketika itu, tuan-tuan. Itu kata-kata orang yang tiada rujukan. Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang sangat cerdas. Maka dia selusuri kisah-kisah terdahulu dengan baik. Langsung Sayyidah Aisyah itu mengatakan, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini takkan membela diri. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Nabi Ya'qub alaihi salam. Bererti dia menentukan sikapnya sesuai dengan sejarah. Sehingga hasil yang didapatkan ketika itu oleh Sayyidah Aisyah, ketika itu sama hasilnya dengan rujukannya, iaitulah rujukan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Allah beri dia kejutan, Allah beri dia perlindungan, Allah beri dia yang paling besar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pembelaan daripada Allah sendiri. Sebab itu kalau ada masalah, difitnah, diomok-omokkan, segalanya dibuang, dibuli, kan? Kenapa dibuli itu, tuan-tuan? Kenapa ada orang yang dibuli, dia jadi putus asa sampai ada tahap yang nak bunuh diri, kan? Sampai tahap zaman kita sekarang ini muncul terlalu banyak penyakit mental, depression, anxiety, penyakit macam-macam penyakit yang baru. Kerana akses kita kepada rujukan hebat-hebat yang dulu sudah terputus habis dah. Yang akhirnya
Kerana rujukan yang kita gunakan adalah dari pelakon-pelakon drama, maka yang dia dapatkan adalah bunuh diri. Ataupun yang dia dapatkan hanyalah mengharapkan balasan yang tak pasti kepada pembuli. Sebab rujukannya apa tuan-tuan? Sebab rujukannya Kush Kush Hotahe. Sebab rujukannya Three Idiot. Sebab rujukannya Draco. Apa Draco? Cerita apa Draco tu? Kan? Cerita Korea tu kan? Rujukannya drama. Ustaz dah tengok sikit ke? Sikit. Saya tengok juga tuan-tuan sebagai maklumat. Bukan, saya bukan nak kita panggil apa? Macam tunjuk baik sangat. Tak tuan-tuan. Tapi saya ni dah kurang sangat tengok cerita fiction. Cerita drama kurang. Saya cuba kurangkan fiction, Transformers. Sesekali boleh dah saya tengok sekadar untuk apa, kadang-kadang bukan isi masa lah sebenarnya. Sekadar untuk saya saja duduk-duduk dengan keluarga boleh lah. Tapi banyak perkara yang tak elok dah dalam tu dari segi aurat dan sebagainya kan. Tapi sebab orang duk cakap cerita tu bagus, maka saya pun tengoklah juga. Sekadar-sekadar untuk nak ambil contoh dan sikap yang berguna, contoh macam Mak Kilau. Mak Kilau tu baguslah cerita sejarah. Artinya tuan-tuan, akhirnya kita ini sampai tahap bermimpi untuk jadi macam drama-drama tersebut. Dan dia seolah-olah rasa dengan apa yang dirasa oleh pelakon-pelakon dalam drama Korea tu. Yang akhirnya, dia merasakan seperti, aku dah jadi seperti tu dah. Terus datang rasa kepuasan. Cerita tu mirip sangat dengan kisah aku. Dengan drama Korea tu kan, sama sangat. Aku tu dikhianati. Gitu kan. Tuan-tuan, kenapa? Kerana akses sejarah itu terputus. Maka apa tindakan kita sekarang? Buka akses. Baca buku sejarah. Baik sejarah itu sejarah para anbiya ataupun sejarah itu sejarah berkisarkan kebangsaan. Jangan termakan hasutan media musuh Islam yang mengarahkan untuk membenci sejarah. Meminati matematik dan sains sahaja tanpa meminati sejarah. Dan itu berada dalam kurikulum kita sekarang. Sejarah itu membosankan dan matematik dan sains itu menyeronokkan. Sebab nak seronok dalam fiksyen, orang nak suka. Dia nak mengarahkan kita pola ke arah memikir. Sains itu lebih seronok daripada sejarah. Bahkan dulu tuan-tuan, ulama'-ulama' dulu ada buat satu guidance yang nama kitabnya Thaqafatul Muluk. Ulama' susun habis dah kurikulum diraja. Ni raja-raja pula lah. Zaman Islam dulu, calon-calon raja itu akan disekolahkan di sekolah diraja lah. Namanya Thaqafatul Muluk tu kurikulumnya. Salah satu kurikulum raja itu, selain kemampuan fizik dia, selain kemampuan militeri dia kan dan segala macam, mereka itu harus belajar falsafah, belajar bahasa, belajar geografi, belajar sejarah. Ini wajib. Sebab apa falsafah tuan-tuan? Sebab cara berfikir yang kritis. Sebab apa sejarah tuan-tuan? Sebab perlukan ada pengalaman. Sehingga bila jadi pimpinan nanti, dia tak lambat buat keputusan. Usia 14 tahun jadi raja. Tapi pengalamannya jadi raja itu macam ribuan tahun. Sebab apa? Sebab bacaan sejarah. Sehingga apa yang dialami orang terdahulu seolah-olah telah dialami oleh dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan dia tak bingung lagi menentukan sikap dan akhirnya menang. Geografi. Bukan sekadar pembahagian wilayah. Raja-raja itu perlu belajar, tapi bagaimana nak kuasai adat dan budaya baik dalam negara yang bukan jajahan mereka sehingga mereka itu boleh ikut budaya Islam. Banyaklah lagi bahasa, kemampuan diplomasi. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam salah satu wawasan calon diraja itu, guidance ataupun wawasan kurikulum itu adalah sejarah. Jadi sejarah balik tabi itu. Kita nak cerita balik tabi. Balik tabi Isra' wal Mi'raj. Saya tak sentuh Isra' wal Mi'raj pun. Saya cakap balik tabi. Jangan difikirkan sebagai perkara yang remeh. Sejarah itu tak boleh difikir remeh dan senang. Isra' wal Mi'raj bukan sejarah mainan. Dalam itu ada cara penempuh. Ada cara untuk kita tempuh alam yang lain. Paling besar. Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap aku tu kan jenis orang yang selalu move on. Kan? Malaslah nak tengok masa lalu dah. Salah. Sejarah tu bukan hanya sejarah kita ditinggalkan tanpa alasan. Itu sejarah yang ringan. Tapi ringan inilah yang kadang-kadang mempengaruhi sikap kita. Akhirnya kita mula tak percaya dengan orang. Sebab
pernah percaya sangat dengan orang, tapi rupanya orang itulah yang tikam belakang kita, yang tinggalkan kita, yang curangi kita. Sedangkan ada sejarah yang lebih dahsyat yang perlu kita selusuri. Yang sejarah itu sama ada kita ingin letakkan ia sebagai apa pun, ilmu ataupun kita letak wawasan sebagai hobi, apa pun, tetap juga sejarah itu sentiasa mendampingi diri kita kerana sejarah itu akan membentuk pola pemikiran kita dan sikap kita seterusnya. Dan yang lebih baik adalah jika pola sejarah dan fikir, sikap kita itu menjadi pola dalam sesebuah bangsa, bayangkan tuan-tuan. Bayangkan betapa gahnya bangsa tersebut dan itulah kita suatu masa dahulu. Darah yang sama, tanah yang sama, solat yang sama, ketawa sedih yang sama. Cuma pola pemikiran dan rujukan kita, sikap rujukan kita hari ini, tuan-tuan yang dimulakan Allah, yang membezakan kita dengan bangsa berjaya seperti bangsanya Sultan Al-Fatih, seperti sikapnya Umar bin Abdul Aziz. Sejarah Islam ini sangat dahsyat. Mereka ini sangat dahsyat sehingga kebangkitan mereka ini tak boleh dibendung. Kebangkitan mereka ini dengan nama orang masuk Islam. Orang dengan nama rasa teruja nak jumpa, tuan-tuan. Dan ketika itu semua rakyatnya tak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang datang. Berita-berita tentang agama yang bawa menyebabkan seorang itu takut beragama. Macam yang berlaku sekarang, tuan-tuan. Jubah jadi pakaian yang ditakuti, askar menjadi pakaian yang mendekati rakyat. Terbalik. Sehinggalah sejarah dulu itu, tuan-tuan. Sejarah orang-orang terdahulu itu. Keturunan sahaja dah boleh membangkitkan rasa semangat untuk bantu Islam. Kita rakyat jelata je, Ustaz. Tapi tuan-tuan, bukan kita ini rakyat jelata, tuan-tuan. Tapi kita ini rakyat jelata yang pejuang. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, ayah saya, ayah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, ayah kita semua, abang saya, ayah saya pejuang, abang saya pejuang. Ni kalau nak cerita rakyat jelata ni. Walaupun bukan pejuang kemerdekaan, tapi ayah saya itu pejuang keluarga yang tak pernah give up, tak pernah give up dengan semua masalah kita yang rumit. Sehingga semua itu menjadi spiritual, menjadi suatu semangat untuk saya. Ibu saya dulu contohnya keturunan diraja. Takkan saya ni nak jadi keturunan yang malas-malasan. Ni kalau nak cerita keturunan, tuan-tuan. Contoh. Sesederhana itu pun dah menyebabkan kita terpengaruh. Keturunan. Bahkan lebih daripada itu kita terpengaruh dengan drama tadi. Sekecil itu pun boleh menyebabkan kita terpengaruh. Macam mana kalau sejarah yang bukan keluarga kecil saya, tuan-tuan. Sejarah agama, sejarah bangsa Melayu kita. Dah macam mak kilau dah saya sebut, tuan-tuan. Sejarah bangsa kita kan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih daripada itu. Kita juga bangsa yang tak kurang hebatnya dalam sejarah. Sehingga kalau kita buka, kita ada kitab-kitab sejarah. Saya ada satu kitab sejarah besar tentang sejarah Melayu kita. Bukan Melaka, tentang sejarah Melayu. Sehingga negara Arab, negara Cina, ketika itu sangat tertarik dengan kekayaan kita. Sangat tertarik dengan kekuatan kita dan organisasi yang ada pada bangsa kita ketika itu. Sehingga tuan-tuan, dalam sejarah kemelayuan kita, perperangan Rom bersama Sultan Muhammad Al-Fatih, juga perperangan bersama Salihuddin Al-Ayubi. Melayulah yang merupakan orang-orang bangsa Melayulah yang merupakan pelopor-pelopor senjata ketika itu. Orang yang buat dan melenturkan besi ketika itu adalah bangsa Melayu. Mereka, Sultan Ahmad Al-Fatih, memegang besi dan pedang daripada kemelayuan kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah lagi kisah-kisah sejarah kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita bab perdagangan sehingga saintis yang terbaru ini jumpa macam-macam kan yang katanya sebenarnya Melayu bangsa Melayu adalah bangsa yang lebih tua daripada India dan China. Tuan-tuan tengok sejarah kita sangat kuat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diplomasi yang baik ketika itu
sehingga tahap menarik ramai golongan. Golongan-golongan keturunan Nabi, keturunan-keturunan yang sangat mulia. Terutamanya keturunan Nabi SAW melalui jalan Fatimah radhiyallahu anha, ketika itu datang ke negara kita bukan untuk menjajah, tetapi untuk melahirkan generasi daripada darah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkahwin untuk melahirkan generasi yang hebat. Dengan siapa, tuan-tuan? Bangsa Melayu. Sangat-sangat hebat. Sebab itulah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup kuliah kita hari ini, tuan-tuan, dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua cerita yang kami ceritakan padamu wahai Muhammad, yang kami kisahkanmu padamu wahai Muhammad, yang kami rakamkan cerita-cerita itu kepada umat kamu wahai Muhammad, seolah-olah begitulah, untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan, mempertajamkan naluri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan pendirian kamu wahai Muhammad. Ma nuthabbitu bihi fuadak, meneguhkan pendirian kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan telah datang kepadamu dalam berita-berita sejarah ini suatu kebenaran. Wa mau'izatun, dan suatu pengejaran yang membentuk pola-pola pemikiran dan sikap yang baik. Wa dzikra lil mu'minin, dan ini adalah satu peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa beriman, tuan-tuan? Sebab orang beriman pasti dan pasti akan menyelusuri sejarah yang terhebat dulu dan cuba untuk menjadi mereka. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kerana pendiriannya yang sangat tegak itu, tuan-tuan, ketika mana Nabi itu akhirnya dikomplain oleh kaumnya sendiri ketika itu, oleh sahabat-sahabat sendiri, oleh orang Ansar. Apa yang Nabi buat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Nabi kata? Rahimahallaha akhimu, rahimahallahu akhi Musa. Laqad udhiya akthar min hadha fasabara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk selusuri sejarah. Nabi pun selusuri sejarah. Apatah lagi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah itu sentiasa menyayangi abang aku Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad udhiya akthar minni. Sesungguhnya dia telah lebih banyak dihalau, lebih daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kunci utama ketika itu yang menjadikan Nabi kuat adalah fasabara. Akhirnya Nabi Musa itu tetap juga sabar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena belajar kisah Musa. Sebab tu kena belajar kisah para anbiya. Nabi Musa itu dibuang sampai breaking point. Kita dah cerita yang banyak tentang Nabi Musa alaihi salam. Dah cerita tentang Nabi Yaqub alaihi salam. Banyak cerita-cerita mereka itu yang akhirnya menjadi penguat kepada kita. Pola fikir kita, macam mana kita nak bawa diri kita bila berlaku dibuli, dibuang, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad udhiya akthara min hadha. Dah tentulah Musa itu lebih teruk kena daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, maka Nabi Musa itu lebih kuat sabarnya. Kenapa aku tak boleh sabar? Aku lu qauli hadha, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Maaf salah silap bahasa. Saya serahkan semula kepada pengurusi kita. Terima kasih banyak. Ustaz, boleh kita buka soalan ke Ustaz? Ada yang nak bertanya? Silakan jika ada. Silakan kalau ada yang bertanya. Allahumma salli.
Dia bab sejarah dia susah sikit nak bertanya. Dia bab Ada nak tanya tu. tak ada kot. Ah, Ada Puan kata ya? Zainul, Puan Sila. Zainul ini, ya silakan. Saya nak tanya, saya ada seorang anak perempuan yang buat masa ni masih dalam kelas tahfiz lah. Tapi dia bercita-cita nak ambil bahagian sirah, belajar sirah dan dia cuba nak ambil bahagian sirah tu untuk Bahagian sirah. ilmu dia. Oh, macam tu. Macam mana Ustaz? Boleh tak kalau kita bagi galakan ataupun Baik, kita rasa boleh. sirah tu berat ya? Baik. Saya cerita tadi bab sejarah. Sejarah memang penting lah, memang penting sangat. Cuma ada suatu asas dalam keilmuan ni. Maksud saya, memang kita wajib, kalau boleh kita wajibkan diri kita baca dan belajar sejarah. Sebab tu panduan hidup. Cuma dalam pembelajaran sejarah, dia perlu utamakan asas yang lain. Maksudnya dalam sejarah itu, dia ada beberapa perkara yang utama lebih daripada sejarah yang perlu dipelajari dulu supaya dia tak faham sejarah itu dengan cara yang salah. Nah, antara benda yang perlu dia belajar adalah akidah supaya nanti dia tak terbalik. Maksudnya sejarah ni bagus. Tapi kalau kita tak ada akidah, kita tak ada fiqh, kita tak ada adab ataupun sikap yang baik, kita mula akan kadang-kadang terbalik. Terbalik fikirlah. Maksudnya kita ini patutnya kita menghindari seseorang tu kalau dalam sejarah Islam. Tapi kerana kita tak ada tauhid, tak ada sekian-sekian ilmu asas, maka kita ambil seseorang yang kita rasa baik itu sebagai panduan hidup kita. Jadi terbaliklah. Jadi sejarah ni bagus dan baik untuk kehidupan dan dia sangat perlu untuk zaman kita sekarang ni. Jadi pemikir-pemikir yang hebat, cuma perlu ada asas yang lebih baik, iaitulah tauhid, fiqh dan juga Allahumma salli Muhammad, akhlak dan sikap itulah yang perlu diutamakan dahulu. Silakanlah. Jadi boleh galakkan tapi jangan lupa 3 itulah. Ataupun perkara yang lebih utama Quran dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Sama-sama. Puan Latifah. Ada lagi soalan yang lain? Rasanya dah cukup jelas semuanya Ustaz ya. Tak ada soalan lagi. Okey, tak apalah. Alhamdulillah, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Muhammad Nansi atas sepuasan ilmu dan penjelasan yang cukup bermanfaat buat kita dan siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan satu jalan baginya ke syurga. Dan saya mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya, yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudah duduk bersama-sama kita hingga ke akhir program ini. Dan kita tutuplah Ustaz, tawarkan dulu dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sama. Kita tangguh majlis kita insya-Allah dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf kasar bahasa, silap bahasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.